إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini, pagi-pagi Jumaat, Allah kurniakan peluang pada kita untuk sama-sama kita belajar tentang mengenai syurga dan juga suasana yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita sampai dalam perbincangan kitab kita ini, kita dah sampai pada tajuk yang sampai pada muka surat 752. Jemaah-jemaah boleh buka dalam kitab pada muka surat 752 dalam kitab ni ya. Dan sepanjang kita belajar, sebelum daripada ni kita belajar suasana yang disebut dengan kematian, di awal-awal kematian. Kemudian kita belajar tentang mengenai suasana di alam barzah. Kemudian kita belajar bagaimana kita berada dalam satu suasana hampir dengan kiamat. Kemudian kita belajar tentang mengenai bagaimana suasana kiamat. Kita pernah belajar sebelum daripada ininya keadaan yang disebut dengan di padang mahsyar Allah, suasana di padang mahsyar Allah. Kemudian sampailah melalui titian sirat, dan kali ini kita mula bercerita dan kita menyebut tentang mengenai keadaan yang kita mula masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kiranya kalau semua kita boleh ingat apa yang kita belajar sebelum daripada ni, dah kira-kira alim dah masing-masingnya. Maknanya kerana masing-masing dah lama dah belajar dengan tajuk ini dan juga memahami suasana yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Hari ini insya-Allah kita sambung mengenai bagaimana suasana dalam syurga pula. Tentang mengenai sifat penduduk syurga dan juga mempunyai beberapa tahap. Kemudian tinggi dia, sama ada berusia remajanya dan peluh yang harum serta mengenai pakaian, sisir dan juga isteri. Juga di syurga tidak ada orang yang bersendirian. Tajuk ni lah yang kita berhenti dalam sebelum daripada ininya. Dan hari ini kita sambung lagi tentang tajuk ni. Diriwayatkan daripada Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya kumpulan yang pertama sekali masuk syurga daripada umatku adalah orang-orang yang mukanya menyerupai bentuk bulan malam purnama. Rasulullah sebut ni kumpulan yang pertama yang di kalangan umat Rasulullah yang mula-mula masuk dalam syurga Allah. Bila masuk saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, cantiknya wajah ahli syurga ni bagaikan bulan purnama yang penuh mengambang indah. Kemudian orang yang menyusulnya adalah orang yang wajah bagaikan bintang yang bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Orang-orang yang mula masuk dalam syurga Allah dalam keadaan yang indah dan wajah-wajah yang cantik untuk mula-mula masuk dalam syurga Allah. Masuk tu dalam bentuk kumpulan, tak masuk dalam bentuk bersendirian. Maksudnya kumpulan tu dia masuk tu cantik bagaikan bulan purnama yang masuk ini sendiri. Kemudian ada juga yang masuk dalam keadaan yang masuk dalam syurga ini bagaikan bintang yang bercahaya. Berkelip-kelip bintang yang bercahaya. Waktu mana mereka ini memula masuki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam satu riwayat dinyatakan setelah itu terdapat beberapa tahap ataupun beberapa peringkat dalam syurga. Syurga ni kalau kita ingat dalam kitab ni sebelum daripada ni, syurga ni ada lebih kurang 100 lapis. 100 tingkat di tingkat-tingkat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada bawah naik ke atas, naik sampai yang ke 100. Yang ke 100 tu syurga Firdaus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang bersama dengan dalam syurga Firdaus ini bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat,
Dan tingkat yang paling atas tu sekali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia paling dekat dengan arasy Allah dan paling hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Di syurga mereka tidak akan buang air kecil. Rasulullah sebut, kenapa dia tak buang air kecil ni? Karenanya buang air ni tanda kelemahan dalam diri seseorang. Dalam syurga dia tak ada kelemahan. Tak ada dah benda yang demikian. Buang hajat, buang air besar, tak ada. Meludah dan juga berhingus. Meludah pun tak ada dan juga keluar hingus pun tak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni kalau kita perhati demam sikit, sesema sikit keluar je hingus. Ni tanda dunia, senang ceritanya. Kalau anak-anak kita demam je, kemudian keluar hingus, kita sebut ni dunia baru nak kita sebut. Tapi dalam syurga nanti tak ada yang berhingus, tak ada yang berludah. Sisir mereka diperbuat daripada emas. Sikat-sikat rambut mereka tersebut diperbuat daripada emas. Dalam satu riwayat dinyatakan sisir berasal daripada perak, sedangkan peluh-peluh mereka adalah haruman kasturi. Permainan dan para isteri mereka adalah bidadari. Kawan-kawan dipanggil orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni untuk bercakap, berhibur dalam syurga Allah ni adalah bidadari. Bidadari itu menjadi permainan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dinyatakan setiap mereka itu mempunyai 2 orang isteri yang bahagian dalam betisnya dapat dilihat. Disebut lagi dalam syurga ni seorang yang jadi seorang ahli syurga yang masuk dalam syurga tu bersama dengan 2 orang isteri yang bahagiannya dalam betisnya dapat dilihat. Allah jadikan kelebihan pada ahli syurga lah, terutama bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, Allah jadikan suami dia tersebut menjadi seorang yang kacak, orang yang dalam keadaan yang handsome tu badan dia, dan dia tak rasa perasaan cemburu terhadap yang disebut dengan bidadari lagi. Nak sebutnya, ada orang perempuan bila sebut saja tentang syurga, dia kata kami nak masuk syurga juga, jadi kami orang perempuan ni dapat apa dia? Takkan dapat bidadari juga. Di kalangan mereka tak, dia dah ada suami dia mempunyai bidadari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dia dalam keadaan yang dia tidak ada lagi perasaan cemburu terhadap suami dia. Tidak akan mendapat perbezaan dan tidak ada pertikaian, perbalahan dalam syurga ni. Tak ada lagi yang kita nak beza-bezakan ataupun perbalahan dan juga amarah di antara mereka. Tak ada nak berkelahi ke, nak berdendam ke, nak cemburu ke, nak dengki ke, tak ada dah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka adalah menjadi satu. Semua Allah satukan hati-hati di kalangan ahli syurga. Mereka bertasbih mensucikan Allah pada pagi dan juga petang sahaja. Dalam syurga ni dia tidak ada malam. Tak ada malam. Dia bergerak daripada pagi sampai petang, kemudian kembali balik pagi. Kemudian terus begitulah sepanjang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah malam-malam yang macam kita di atas dunia ni, kita ada malam. Tapi dalam syurga, bila kita berada dalam syurga, Allah jadikan kerja mereka ni makan, minum, bertasbih, berzikir pada Allah pada pagi sampai petang. Kemudian lepas pada petang, balik semula pada waktu mana pagi. Dalam riwayat lain dinyatakan bentuk tubuh, postur tubuh mereka adalah seorang lelaki yang tinggi sama dengan bapa mereka, iaitu Nabi Adam AS. Bentuk badan ahli syurga ni tinggi-tinggi, badan sasa sebagaimana Nabi Adam AS. Riwayat lain juga menyatakan bentuk mereka, bentuk ahli syurga ni seperti bentuk bapa mereka, 60 hasta tingginya menjulang ke langit. Badan kita ni bila dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan badan kita tu tinggi, tegak tubuh badan 60 hasta menjulang ke langit. Dan badan 60 hasta tu tegak dengan keadaan bentuk 60 hasta tersebut. Ketinggian ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Abu Khuraib mengatakan dalam bentuk seorang lelaki, katanya Abu Khuraib. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ketika mereka berbincang,
dan saling bertanya, yang lebih ramai lelaki ataupun perempuan? Lalu dijawab, setiap lelaki mempunyai 2 orang isteri dan dia melihat isteri kedua betis isterinya yang ditutup oleh daging. Di syurga tidak ada yang dalam keadaan membujang. Tak ada seorang pun yang bergerak dalam syurga ni dalam keadaan seorang-seorang, tak ada. Semuanya bergerak dengan keadaan setiap seorang lelaki 2 orang isteri. 2 orang isteri ni ulama-ulama kata 2 orang isteri dia di dunia. Di dunia yang dijadikan dibawa bersama untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan pada mereka sebut isteri dia tu Allah cantikkan sehingga kan kedua betis isterinya ditutup oleh daging-daging. Dan dia dapat melihat isi kedua betis isterinya. Maknanya cantik. Allah jadikan isteri dia di dunia ni menjadi cantik untuk diri dia. Dan ada ulama sebut bahawa yang cantik itu bukan maksudnya kepada isteri dia saja, tetapi bidadari yang turut serta yang mengiringi dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak bayanglah macam mana suasana dalam syurga dengan kemewahan. Sebab tu Islam dia larang di dunia jangan bermewah-mewahan. Siapa yang bermewah-mewahan di dunia, maknanya dia tidak ada ruang untuk diri dia, untuk dia masuk berada dalam syurga Allah yang mewah. Itu cara demikian. Islam tak larang kita mempunyai barang-barang yang berkualiti. Islam tak larang. Tapi Islam larang bila kita bermewah-mewahan. Bila kita bermewah-mewahan, maksudnya di waktu tersebut kita dah mula dalam keadaan yang dalam keadaan yang kita meminggirkan syurga untuk diri kita. Di atas dunia ini lagi. Sebab tu Islam dia suruh dalam hidup kita ni jangan sekali-kali kita berusaha untuk bermewah-mewahan. Tetapi berusaha untuk mendapat kualiti yang betul, itu dibenarkan dalam syarak. Tapi bila kita dah bermewah-mewahan di atas dunia ini, dalam syurga nanti kita tak dapat dah kemewahan itu apabila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Lalu digambarkan demikian. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sesungguhnya perempuan-perempuan penduduk syurga, wanita penduduk syurga dapat dilihat warna putih kedua betisnya. Cantik betis digambarkan demikian. Kalau kita tanya, kenapa betis Ustaz? Kenapa dia tak tunjuk yang disebut dengan tak bagi tahu lengan? Kenapa tak diberi tahu yang disebut dengan muka putih dan sebagainya? Kenapa digambarkan betis? Ulama jawab, kerana betis itu lambang kecantikan perempuan yang sebenar. Itu disebut demikian. Sebab tu orang perempuan jangan tunjukkan betis dia kepada orang-orang yang halal kahwin dengan diri dia di atas dunia ini. Sebab tu Islam suruh tutup sampai peringkat di betis dia tu kena tutup. Kerana apa dia? Kerana betis dia akan menjadi cantik dalam syurga nanti. Allah jadikan demikian. Warna putih cantik betis dia. Daripada apa dia? 70 helai pakaian perhiasan yang dikenakan. Dia memakai pakaian, setiap kali mana dia pakai pakaian, lagi cantik, lagi cantik, lagi cantik pakaian yang dipakaikan dalam syurga, sehingga dia dapat melihat bahagian dalam betisnya. Nampak bahagian dalam betisnya tersebut. Cantiknya, oleh kerana cantiknya perempuan syurga ni, orang perempuan syurga ni, bila masuk dalam syurga, Allah jadikan demikian. Cantik dia tu. Dalam keadaan yang di mana sampai peringkat dia nampak isi dalam. Nampak saliran ke, nampak yang dalam betis dia ni, cantik dia tersebut. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran Karim. Allah sebut, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Rasulullah kata, Al-Quran Karim ajar pada kitanya, sebut, seolah-olah mereka itu bagaikan permata-permata delima dan juga permata-permata yang indah, marjan. Yang indah, yang disebut yang tersusun, cantik, mutiara-mutiara yang indah pada betis-betis dia. Berkilauan, dipanggil keadaan orang perempuan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapatlah nikmat ni insya-Allah. Di kalangan muslimat yang belajar ini, mudah-mudahan Allah jadikan pada diri kita orang perempuan yang turut serta dalam pengajian-pengajian kita ini
semua menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita baca ni dengan tujuan nak suruh bagi semangat pada diri kita. Di atas dunia ini boleh jadi kita akan penat. Orang perempuan kan banyak dia mengeluh. Mengeluh waktu mana dia penat menyusun rumah tangga, penat bangun tahajud malam, penat dalam dia, penat dia tu kat mana? Kat betis dia. Kat, yang disebut dengan betis dia tu. Kadang-kadang malam-malam dia hulur kaki pada suami dia. Picit lah sikit, dia sebut demikian. Lenguh, misal contohnya. Suami pun masa-masa muka picit juga. Nak sebutnya gambaran bagaimana letih dan lenguhnya. Betis yang waktu mana picit tersebut, suami ni picit lenguh betis kaki dia ni sebut terus kepada orang perempuan ini, isteri masing-masing tu, betis ini akan menjadi betis yang cantik dan indah dalam syurga. Baca ayat ni, ka'annahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah cantiknya betis dia tu Allah cerita bagaikan mutiara-mutiara yang daripada delima-delima, kemudian daripada marjan dan juga daripada permata-permata yang indah, yang tersusun indah. Kalau boleh buatlah. Kalau setengah-setengah suami dia ambil je betis isteri dia pelepuk begitu je. Dia tak rasa pun dia nak tolong dan bantu pada isteri dia. Tapi bila kita baca dalil-dalil sebegini, dia akan menyebabkan kita jadi bersemangat pada diri kita. Rasa puas hati dalam hidup. Dalam hidup kita ni, walaupun kita ni letih macam mana pun, walaupun kita ni dalam keadaan yang bagaimanapun suasana diri kita, dalam kita menyusun rumah tangga kita, kita ingat dalam syurga nanti betis yang lenguh ini Allah akan jadikan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Allah khususkan pada orang perempuan yang mana dia bersungguh dalam mentaati perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam menyusun keluarga dia, Allah jadikan pada dia ni yang disebut dengan yaqut wal marjan. Betis dia menjadi bagaikan permata dan juga menjadi marjan yang disebut dengan indah sangat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang perempuan kena banyak bersabar dan jangan banyak mengeluh. Jangan biarkan diri kita ni suka mengeluh, jangan. Tetapi jadikan diri kita ni dalam keadaan yang suka bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam hidup kita. Tahan diri kita. Jangan cepat untuk nak mengungkit, jangan cepat untuk nak mengeluh. Kerana semua tu akan menyebabkan hilang peluang kita untuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan dunia ni tempat penat dalam mendapatkan pahala. Manakala akhirat tempat berehat dalam kita menyusun keluarga kita ini sendiri. Yakut adalah batu yang jika kamu masukkan dawai ke dalamnya, kemudian dibersihkan, maka kamu akan dapat melihatnya. Maknanya yakut ni sebagai batu-batu yang ada lubang kat tengah. Itu senang ceritanya. Kita boleh masuk benang ataupun kita boleh masuk yang disebut dengan dawai di tengah-tengah tersebut untuk melihat cantiknya dalam pusingan ataupun dalam putaran permata-permata tersebut. Diriwayatkan satu hadis yang mauquf daripada Al-Bukhari, daripada Anas bin Malik, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang bidadari syurga dibawa ke hadapan penghuni bumi ini. Katakanlah ada seorang bidadari syurga dibawa di hadapan seluruh penduduk bumi ini, maka dia akan menyinari dan bumi akan dipenuhi dengan bauan harum kasturi. Seorang dia, bidadari itu berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila berada dalam bidadari yang berada dalam syurga itu dibawa ke atas dunia, harum dunia ini kerana seorang tersebut. Kemudian dalam keadaan bumi ini akan bersinar terang benderang. Cantik je bumi ini. Kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan bidadari seorang tadi. Pada kepalanya terdapat segala kebaikan yang nilainya melebihi dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang macam mana Allah jadikan bidadari ini, cantiknya dia tu, sampai di bahagian kepala dia tu, segala kebaikan yang ada atas dunia ni tak boleh lawan lagi dengan kepala dia satu tersebut. Allah jadikan kelebihan
bidadari yang Allah sediakan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Benda yang baik-baik dia. Tak ada pun benda yang buruk yang datang daripada dia. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Syahar bin Husayb daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk syurga itu tidak berbulu badannya. Maknanya orang yang dalam syurga ni tak tumbuh bulu-bulu. Badan ni tak ada pada badan mereka. Tidak ada bulu janggut dan juga jambang. Janggut pun tak ada, jambang pun tak ada. Kat tepi pun tak ada. Dan pada dagunya sentiasa muda. Nampak muda je manjang. Ahli syurga. Tidak pudar keremajaannya dan tidak lusuh pakaiannya. Itu ahli syurga lah. Sebab tu ulama' dia sebut, orang yang dia nak dapat keadaan ini, dia ambil pahala sunat ini. Pahala sunat yang ada ialah dianya janggut di dunia. Bila di akhirat nanti, dianya dapat yang disebut dengan dia tak perlu lagi nak berjanggut di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah jadikan dia cantik dah. Dia berjambang dulu di dunia. Di akhirat nanti dia tak perlu lagi dalam syurga, tak perlu lagi berjambang. Kerana apa dia? Kerana Allah jadikan dia tak ada lagi dah. Janggut tak ada lagi dah. Kerana apa dia? Kerana dia ambil di atas dunia dan dia tidak dapat lagi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak keremajaan pada diri dia berterusan. Orang kita kan, dia tak naklah bermisai berjanggut, ni tak nak. Kenapa? Dia kata nampak tua je. Kalau ada janggut, jadi tua bagi orang lelaki. Dia jadi rasa demikian. Padahal itulah sunnah Nabi SAW. Itu ganjaran yang Allah sediakan pada diri kita. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Syahar bin Husayyah, dia cerita demikian. Setelah meriwayatkan, At-Tirmizi mengulas bahawa hadis ini gharib. Hadis ini pelik. Gharib dia panggil. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi daripada Abdul Rahman bin Ghanam daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut ahli syurga akan masuk syurga dalam keadaan tidak berbulu badannya. Masuk syurga tu tak adalah di dada ni bulu-bulu ke di lengan ni bulu-bulu, tak ada. Siapa yang masuk dalam syurga tu dalam keadaan yang bersih, cantik pada tubuh badan dia. Bila masuk dalam syurga tidak ada bulu janggut dan juga jambang. Kemudian tidak berjanggut kecuali Nabi Musa bin Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tak ada, janggut ni pun tak ada. Kecuali kalau yang berjanggut tu mesti Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia berjanggut sehingga sampai pada pusatnya. Janggut dia tu panjang sampai pada pusat. Tu Nabi Musa lah tu. Kalau kita masuk dalam syurga, tengok dalam syurga nanti ada orang yang berjanggut. Janggut dia sampai pada pusat. Siapa dia? Nabi Musa bin Imran. Musa bin Imran. Rasulullah sebut demikian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ilmu ni. Kalau kita tanya pada anak-anak kita, tahu tak siapa yang berjanggut dalam syurga? Yang berjanggut dalam syurga sampai pusat. Anak-anak kita tanya siapa? Orang yang masuk dalam syurga tak ada seorang pun berjanggut kecuali Nabi Musa bin Imran. Ini teka-teki yang boleh teka-teki pada anak-anak cucu kita dengan tujuan untuk jadikan ilmu dalam keluarga kita. Ini benda-benda yang demikian ini kita amalkan dalam keluarga kita. Baginda bersabda, seandainya sesuatu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seandainya sesuatu diangkat oleh kuku yang terdapat di syurga, maka akan muncul di dunia berbagai jenis keindahan yang terdapat di langit dan juga di bumi. Seandainya seorang lelaki syurga muncul lalu kelihatan gelangnya sahaja, maka akan lenyap cahaya matahari sebagaimana cahaya matahari yang melenyapkan cahaya bintang. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib juga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dunia daripada kalangan penduduk syurga, baik muda maupun tua, maka di syurga mereka akan dilihat dalam keadaan berusia 30-an semua. Siapa-siapa yang meninggal dunia, dia tua.
ataupun dia muda. Sekarang ni kan ramai kan orang yang meninggal dunia. Kita tengok orang tu meninggal dunia, kadang-kadang muda lagi. Ada yang tak kahwin lagi meninggal dunia kerana COVID dalam dunia kita. Bila dia bangkit di akhirat nanti, bangun di akhirat nanti, masuk dalam syurga, usia dia berapa? Usia dia macam, tubuh badan dia, postur tubuh badan dia macam 30-an semua. Zaman 30-an. Kalau kita nak tengok kita pada usia 30-an dahulu, masa usia 30-an, itulah bentuk dalam keadaan yang kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Mereka tidak akan lebih daripada usia itu. Bila masuk dalam syurga, tak lebih, tak sampai umur 40 tahun. 50 tahun ni pun tak ada dah. Tak payah simpanlah gambar-gambar 50 tahun, 60 tahun kita ni. Kita simpan gambar 30-an je, senang. Kalau ditanya oleh anak-anak cucu kita, mana datuk nenek ni, tunjuk gambar 30-an, senang cerita ni. Waktu tersebut, kita tengok gambar kita tu, begitulah gambaran ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan juga tidak kurang, demikian juga penduduk neraka, sama juga pada usia 30-an juga dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suasana yang Allah jadikan pada mereka. Hadis ini hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahui kecuali daripada hadis Rishdin yang disebut demikian. Wanita dunia ataupun wanita syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan bahawa setiap lelaki syurga mempunyai 2 orang isteri. Yang saya sebut tadi dah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut perkara demikian. Maknanya seorang lelaki dia memiliki 2 orang isteri dunia. Isteri dunia ni untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia. Nah, itu yang disebut. Bila masuk dalam syurga, tak ada seorang pun. Sejak daripada saya belajar daripada kitab ni, dan juga dalam kitab-kitab yang lain pun sebut bahawa seorang suami yang masuk dalam syurga, dia masuk bersama dengan 2 orang isteri dia. 2 orang isteri di atas dunia, yang dimiliki atas dunia lah. Maksudnya demikian. Manakala dalam hadis-hadis yang lain tak berjumpa. Saya tak berjumpa lagi hadis yang cerita tentang mengenai seorang suami masuk dengan seorang isteri. Tak ada. Dia masuk bersama dengan 2 orang isteri yang ada di atas dunia. Keterangan lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahawa yang paling sedikit penduduk syurga adalah perempuan. Orang perempuan paling sikit dalam syurga Allah. Kenapa orang perempuan paling sikit ni? Kerana orang perempuan ni mendahului nafsu berbanding dengan mendahului agama. Itu yang jadi demikian. Yang bila tanya, kenapa orang perempuan sikit dibandingkan dengan orang lelaki yang berada dalam syurga Allah? Jawapan dia, kerana dia mendahului nafsu dia. Yang bila dia mendahului nafsu dia, menyebabkan dia terikut dengan syaitan, dia terikut dengan nafsu syahwat dia, yang menyebabkan dia senang untuk dia terhumban ke dalam neraka Allah, dan menjadi sedikit waktu mana mula masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap supaya semua muslimat Masjid Al-Falah ni tak jadi demikianlah. Kita jaga pada diri kita ni, nafsu kita ni dikawal oleh agama. Jangan sampai peringkat nafsu kita dikawal oleh yang disebut dengan tubuh badan kita dikawal oleh nafsu kita. Bila tubuh badan kita dikawal oleh yang disebut dengan nafsu kita, maka di waktu tersebut dia akan jadi kerosakan di kalangan kita. Kemudian sedangkan para ulama kita mengatakan bahawa mereka tidak berbeza pendapat mengenai sifat perempuan. Kemudian sedangkan para ulama kita mengatakan bahawa mereka tidak berbeza pendapat mengenai sifat perempuan. Cuma berbeza pendapat dalam soal jenisnya sahaja. Itu wanita dunia ataupun lelaki dunia. Yang mana di antara keduanya paling ramai masuk ke dalam syurga. Ulama-ulama bincang yang ni je. Mana yang lebih ramai? Perempuan ke ataupun orang lelaki yang ramai masuk dalam syurga? Seandainya mereka berbeza dalam soal yang pertama, maka maknanya adalah memang wanita secara mutlak yang ramai. Oleh kerana itu, hadis Abu Hurairah merupakan hujjah seandainya mereka berbeza dalam kategori jenis, iaitu penduduk dunia, maka yang sedikit daripada penduduk syurga adalah wanita. Disebut demikian. Kerana di atas dunia ni, berdasar pada keadaan yang berlaku, ramainya orang perempuan dibandingkan dengan orang lelaki.
Kemudian bila dalam syurga, sikit orang perempuan, ramainya lelaki yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pendapat kami, mungkin sahaja perkara ini berlaku ketika ramai wanita yang masuk ke dalam neraka. Puncanya, ramai orang perempuan masuk dalam neraka. Jikalau mereka sudah keluar daripada sana dengan adanya bantuan syafaat dan rahmat Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal di neraka kecuali orang yang mengatakan kalimah tauhid la ilaha illallah. Oleh yang demikian, wanita adalah paling ramai masuk ke syurga. Setiap lelaki penghuni syurga mempunyai 2 orang isteri yang merupakan wanita dunia. Itu yang ditunjukkan demikian. Sedangkan mungkin memiliki lebih ramai lagi bidadari. Keadaan yang berlaku kepada mereka yang masuk dalam syurga Allah. Ramai perempuan di akhirat nanti masuk neraka dulu. Masuk neraka. Yang boleh selamat masuk dalam syurga ni, yang disebut dengan orang lelaki. Perbincangan para alim ulama berdasar pada amalan lah. Orang perempuan ni orang yang paling senang masuk dalam syurga, tapi oleh kerana dia ni tak jaga 2-3 perkara ni je yang menyebabkan dia terhumban ke dalam neraka Allah. Tak boleh jaga Allah dan juga Rasul, tak boleh jaga hati suami, yang menyebabkan dia senang terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 2 benda ni yang terjadi pada orang perempuan, yang menyebabkan dia masuk dulu dalam neraka. Bila dia masuk dalam neraka, dapat syafaat daripada suami dia ataupun daripada anak-anak dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, baru dia layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu ramai kembali orang perempuan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa dia? Wanita dunia yang ada pada diri dia ni, isteri yang merupakan wanita di dunia dahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling rendah darjatnya di syurga adalah orang yang mempunyai 80,000 pelayan dan juga mempunyai 72 isteri yang Allah sediakan untuk dia. Ini paling rendah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah meriwayatkan At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis gharib. Hadis lain adalah hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi. Keterangan dalam perbahasan akan datang kerana banyak hadis yang mengatakan mengenai perkara tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai sisir yang digunakan oleh penduduk syurga adalah emas. Sisir pula. Penduduk syurga menggunakan sikat rambut daripada emas dan juga perak. Sedangkan asap wangian kemenyan mereka adalah al-alwah, bauan yang indah. Menurut pendapat lain, apa gunanya sikat di syurga, padahal rambut mereka tidak akan kusut dan juga kotor. Mereka tidak memerlukan kemenyan dan haruman kerana mereka sudah amat harum dan juga berbau minyak kasturi. Pertanyaan ini dijawab bahawa kesenangan dan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk syurga, begitu juga dengan pakaian mereka. Ada orang kata, buat apa nak sikat lagi rambut? Sebab rambut tak kusut dah dalam syurga. Kenapa mesti ada sisir, ada sikat rambut? Dan kenapa mesti ada wangi-wangian lagi? Sedangkan peluh dia pun peluh ahli syurga ni pun dah wangi dah. Lalu dijawab bahawa Allah nak gandakan lagi kebaikan-kebaikan ini dalam tubuh badan setiap di kalangan penduduk syurga. Begitu juga dengan pakaian mereka. Bukanlah untuk membuang kepedihan yang dijadikan mereka aib. Makanan mereka yang mereka makan bukanlah disebabkan rasa lapar. Sama juga dengan apa dia makan, bukan kerana mereka lapar. Minuman yang mereka minum bukan disebabkan oleh rasa haus dalam syurga. Haruman bukanlah untuk membuang bau busuk, tidak. Akan tetapi perkara tersebut merupakan kenikmatan yang berganda yang Allah nak bagi pada setiap di kalangan ahli syurga. Allahu Akbar. Kan kita fikir kalau lapar mesti makan, kalau haus mesti kita minum air. Tu cara demikian pada diri kitanya. Kita fikir bila bau busuk, kita kata mesti kita cari minyak wangi nak gantikan demikian. Tak, dalam syurga tak ada benda tersebut. Dalam syurga tak ada lapar, tak ada rasa dahaga, tak ada rasa pada nak buang benda yang busuk, tak ada. Tapi dalam syurga ni Allah tambah, Allah bagi tu
untuk menggandakan lagi kenikmatan yang dia dapat dalam ahli, di kalangan ahli syurga tersebut. Adakah kamu tidak meneliti firman Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menyebut, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalam syurga Allah. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, di dalam dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya adalah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan pada mereka di syurga dengan sesuatu yang belum pernah diberikan di dunia. Allah Ta'ala akan menambahkan sedemikian rupa dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Terdapat ayat serupa kepada penduduk neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, izil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ini ahli neraka. Seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar di dalam api. Padahal api dah, dalam neraka tu api dah. Tapi Allah gandakan lagi api dalam neraka tersebut. Gandaan yang berganda dalam neraka Allah. Inna ladaina angkalan wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dalam neraka tu ada belenggu, dalam neraka tu ada api lagi yang menyala-nyala dalam api neraka Allah. Allah mengazabkan mereka di neraka dengan bentuk seksaan yang belum pernah dirasakan seksaan di dunia. Asy-Sya'bi berkata, adakah kamu fikir bahawa Allah Ta'ala menjadikan rantai pada mereka agar mereka tidak lari? Demi Allah, bukan begitu. Akan tetapi jika mereka mahu bebas, maka dengan rantai itu mereka semakin ditekan dan diseksa. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Sa'id bin Abu Ayyub daripada Aqil bin Shihab, dia berkata bahawa bahasa penduduk syurga adalah bahasa Arab. Apabila mereka keluar daripada kubur, mereka masuk ke syurga dengan bahasa Syriani. Allahu Akbar. Ini disebut demikian. Penduduk syurga, dalam syurga bercakap bahasa Arab. Bila mereka keluar daripada kubur menuju ke masuk syurga ni, mereka menggunakan bahasa Syriani. Saya tak pernah dengar tu. Ni kali nak sebutnya gambaran bahasa Syriani ni macam mana. Para hadirin sekalian boleh rujuk baliklah dalam Google ke dan sebagainya, boleh cek balik macam mana bahasa Syriani. Siapa yang keluar daripada kubur nak menuju ke syurga tu bercakap dalam bahasa Syriani. Bahasa tu kita secara automatik kita dapat bercakap di saat demikian. Sufyan berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahawa orang bercakap-cakap pada hari kiamat dengan bahasa Syriani sebelum mereka menuju ke syurga. Sedangkan ketika mereka masuk dalam syurga, mereka mula bercakap bahasa Arab kembali. Maknanya dalam kubur bahasa apa? Bahasa Arab. Bangun di padang mahsyar, bergerak menuju kepada syurga, bahasa Syriani. Kemudian bila berada dalam syurga, bercakap dalam bahasa Arab kembali. Itu cara demikian pada diri kita. InsyaAllah kita akan bercerita tentang mengenai bidadari, kata-kata mereka, kecantikan mereka dan jawapan wanita daripada anak cucu Adam pada minggu yang akan datang nantilah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada diri kita. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.